Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Iriam bin Muhammad Zaini sebagai hos anda untuk hari ini. Seperti biasa, rancangan ini akan mengulas isu-isu semasa di dalam negara kita. Seperti anda sedia maklum, negara kita dan seluruh dunia telah dijangkiti wabak COVID-19 pada awal tahun 2020 dan sehingga kini penghujung tahun 2020 wabak ini belum pulih sepenuhnya. Sebagai langkah awal, kerajaan kita telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP bagi mengekang wabak ini daripada terus berleluasa. Mesti anda pernah terfikir bagaimana majlis-majlis besar seperti majlis perkahwinan dilaksanakan semasa PKP, betul? Hari ini tajuk kita adalah perbezaan majlis perkahwinan sebelum dan semasa PKP dilaksanakan. Kita membawakan 4 orang tetamu jemputan kita untuk mengulas topik ini. Sebelum kita bersama dengan tetamu kita semua, mari saksikan VT yang telah disediakan. Saya telah diberikan taklimat oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Trend semasa ini menunjukkan kes-kes positif COVID-19 yang baru masih berlaku. Trend ini dijangka akan berterusan untuk beberapa ketika sebelum kes-kes baru mula menurun. Dan ini menuntut kerajaan untuk meneruskan Perintah Kawalan Pergerakan bagi satu tempoh masa yang lebih lama. Sehubungan itu, kerajaan telah memutuskan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan akan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Saya memaklumkan pelanjutan tempoh ini lebih awal supaya saudara-saudari lebih bersedia. Anda yang berada di kampung tak perlu bergegas balik ke Kuala Lumpur hujung minggu ini. Duduklah dulu di kampung dan jangan ke mana-mana. Anak-anak yang sepatutnya balik ke asrama tak perlu balik ke asrama lagi. Tunggu dulu. Pejabat-pejabat yang masih ditutup tak perlu dibuka sehingga sekarang. Jika ada perkara penting yang nak diuruskan dalam tempoh 2-3 minggu yang akan datang, rancanglah dari sekarang bagaimana nak menguruskannya. Please stay calm and don't panic. Now, even though we have extended the movement control order, you don't have to unnecessarily stock up on food because the supply is sufficient, and I assure you that food is enough for everybody. I know you feel burdened, but I don't have choice. I have to extend the movement control order for your own safety. Selain itu, tempoh kuat kuasa perintah ini akan dikaji daripada semasa ke semasa. Jika ada keperluan untuk dilanjutkan lagi, saya akan membuat pengumuman mengenainya. Yang penting, saya mohon supaya saudara-saudari senantiasa bersedia untuk duduk lebih lama di rumah. Baiklah, sekarang kita bersama dengan 2 orang tetamu jemputan kita untuk mengulas isu majlis perkahwinan sebelum PKP dilaksanakan di Malaysia. Tetamu kita yang pertama berasal daripada Johor Bahru iaitu Cik Wan Alia binti Wan Faisal Shah. Tetamu kita yang kedua berasal daripada Selangor iaitu Cik Nur Hazika binti Khairi Afendi ya. Baiklah, sekarang kita akan bersama dengan Cik Wan Alia dulu, kemudian akan bersama dengan Cik Azika. Baiklah, Cik Wan Alia, boleh tak Cik terangkan apakah kebiasaan perkara yang dilakukan sebelum sesebuah majlis perkahwinan itu dilangsungkan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan mengembangkan lagi tajuk perkahwinan sebelum bermulanya PKP. Perkahwinan sebelum bermulanya PKP ataupun sebelum adanya COVID-19 ni, selalunya majlis perkahwinan akan diadakan persiapan seperti mendirikan khemah tetamu, menyediakan pelamin dan juga menyediakan bilik pengantin dan menyediakan bunga-bunga telur dan sebagainya. Dan pada hari ini jugalah mereka, para pengantin ini digelar sebagai raja sehari. Baiklah, soalan kedua, adakah pelitup muka wajib dipakai semasa PKP ini belum dilaksanakan di Malaysia? Sebelum bermulanya kejadian COVID-19 pada akhir Januari 2020 di Malaysia, rakyat Malaysia bebas untuk mengadakan apa-apa majlis perkahwinan, majlis persandingan,
pernikahan dan sebagainya tanpa peraturan dan undang-undang ataupun SOP-SOP yang ditetapkan. Kini SOP diperketatkan dan perlu dipatuhi oleh semua golongan manusia. Jadi kita kena pakailah tutup muka tu. Tetapi sebelum memulainya COVID-19 ni, kita tidak memerlukan untuk pengantin perempuan dan lelaki untuk makan tutup muka, sama juga seperti tetamu-tetamu yang menghadiri majlis tersebut. Ia tidak digalakkan untuk memakai, melainkan seseorang itu betul-betul menghidap penyakit seperti sema, batuk dan sebagainya. Oh begitu, baiklah. Seperti yang kita sedia maklum, penjarakan sosial amalah dititik beratkan pada waktu ini. Bagaimana pula dengan majlis perkahwinan yang dilaksanakan sebelum PKP? Adakah penjarakan sosial juga diwajibkan semasa itu? Okey, pada tahun-tahun sebelum bermulanya COVID-19 ni, jarak-jarak sosial tidak digalakkan sama sekali. Kerana sebelum ini tiada lagi virus-virus ataupun wabak-wabak yang boleh menyebabkan kematian yang berkenaan dengan jarak lah. Tambahan pula, tiada had untuk tetamu hadir. Ikutlah, kita bergantung kepada pengantin tu, tapi kebiasaannya dalam hari-hari perkahwinan, dalam 200 orang tu adalah minimum lah untuk orang datang. Ataupun selalunya orang akan menjemput para tetamu setara dengan berapa banyak makanan yang dihidangkan. Tuan rumah juga mestilah bijak membuat pengiraan bajet untuk mengelakkan daripada pembaziran. Baiklah, sekarang kita bersama dengan Cik Nur Hazika untuk mengulas lebih lanjut. Cik, bagaimana pula pandangan Cik mengenai isu ini? Sebelum adanya wabak COVID-19 di negara kita, adat resam bagi perkahwinan orang Melayu bebas untuk dilakukan semasa berlangsungnya majlis perkahwinan. Masyarakat Melayu begitu berpegang teguh dengan adat resam kerana ia dipercayai mempunyai kesan dalam kehidupan kita. Bagi masyarakat Melayu, adat resam perkahwinan amat dititik beratkan. Sesuatu upacara dalam peringkat perkahwinan itu akan dijalankan dengan meriah dan penuh beristiadat. Adat perkahwinan Melayu merupakan adat resam yang paling disayangi dan paling dipegang teguh oleh kebanyakan orang Melayu di negara kita. Oh begitu. Boleh tak Cik Azika terangkan adat resam yang Cik Azika ceritakan sebentar tadi? Baiklah. Antara adat resam yang boleh dilakukan semasa berlangsungnya majlis perkahwinan adalah mempersembahkan tarian zapin dan silat yang dijemput sebelum pasangan pengantin masuk ke dalam rumah pengantin untuk duduk di pelamin. Tarian zapin dan silat bertujuan untuk mengingatkan kita bahawa tarian zapin dan silat juga adalah salah satu tarian tradisional Melayu yang perlu ramai ketahui. Di samping itu, ia juga bertujuan untuk memeriahkan kelangsungan suasana majlis perkahwinan. Setelah selesai mempersembahkan tarian tersebut, pasangan pengantin akan bergerak ke pelamin dengan iringan pukulan rebana. Selain itu, adat resam yang turut dilakukan oleh orang Melayu semasa acara bersanding adalah pengantin bersalam-salaman bersama ahli keluarga, saudara mara dan rakan-rakan di atas pelamin untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara mereka. Selepas bersalaman, mereka akan mengamalkan adat resam yang seterusnya, iaitu renjis bunga mawar dan menabur bunga rampai kepada pengantin. Ia juga bertujuan untuk mewujudkan perasaan yang aman, damai dan ketenangan jiwa kepada mereka yang mendapat baunya. Oh begitu banyak adat resam. Saya percaya rewang pun antara salah satu adat resam yang sering dilakukan apabila majlis perkahwinan akan tiba. Apa pandangan Cik mengenai rewang ini? Dari segi hidangan makanan untuk majlis pula, jika mengikut adat resam, ahli keluarga pengantin akan berbincang dengan orang kampung untuk berrewang. Rewang merupakan salah satu acara persiapan yang dijalankan sebelum majlis walimatul urus. Rewang atau dikenali sebagai gotong royong kebiasaannya dilakukan oleh penduduk kampung atau jiran tetangga untuk membantu tuan rumah menyediakan persiapan ketika atau sebelum kenduri perkahwinan berlangsung. Selain itu, mereka juga bertanggungjawab untuk menghidang makanan atau juadah kepada para tetamu. Kebiasaannya, tuan rumah akan memberi upah kepada jiran tetangga yang membantu dalam bentuk wang atau hadiah. Banyak faedah apabila melakukan acara rewang ini. Contohnya dapat mengurangkan kos, menjimatkan pengeluaran, dapat beramah mesra sesama jiran tetangga,
mencapai pengalaman baru dan belajar untuk membuat kerja bersama-sama. Terima kasih diucapkan kepada Cik Wan Alia dan Cik Azika kerana sudi mengulas bagaimana majlis perkahwinan dilangsungkan sebelum adanya PKP di Malaysia. Baiklah, sekarang kita akan bersama dengan dua orang lagi tetamu jemputan kita, iaitu Cik Nusara Izri binti Ismail dan Cik Nurul Atia binti Muhammad Hakim, bagi membincangkan bagaimana majlis perkahwinan di Malaysia ini dilangsungkan semasa PKP. Baiklah, Cik Izrin, saya akan bertanyakan kepada Cik Izrin terlebih dahulu dan kemudian akan kepada Cik Nurul Atia. Baiklah, Cik Izrin, boleh Cik Izrin ulas tentang penyediaan makanan di majlis perkahwinan semasa PKP dilangsungkan di Malaysia? Penyediaan makanan pula, pihak jemputan tidak dibenarkan untuk menyediakan makanan yang berbentuk buffet dan lain diri. Ini kerana untuk mengelakkan berlakunya sentuhan secara langsung dan tidak langsung kepada barang-barang yang digunakan ketika majlis perkahwinan dijalankan. Oh, begitu. Bagaimana pula dengan kewajipan memakai pelitup muka? Apa pandangan Cik? Tetamu sangatlah diwajibkan untuk memakai topeng pelitup muka atau dikenali sebagai face mask ketika majlis dilangsungkan. Penggunaan hand sanitizer juga sangatlah digalakkan sejurus selepas bersentuhan dengan sesuatu di majlis perkahwinan. Penggunaan hand sanitizer dapat mengurangkan potensi jangkitan di kawasan majlis, sejurus mengurangkan risiko jangkitan di kawasan tersebut. Baiklah, terima kasih Cik Izrin. Saya akan menanyakan soalan kepada Cik Atia pula. Baiklah, Cik Atia, bagaimana dengan tetamu jemputan? Adakah seperti biasa atau bagaimana? Bilangan tetamu yang hadir dihadkan seramai 250 orang sahaja mengikut saiz ruang majlis. Sekiranya sebelum ini, saiz ruang majlis dapat menempatkan 1,000 orang tetamu, pihak penganjur perlulah mengurangkan pihak tetamu atau jemputan seramai 500 orang sahaja. Oh, Cik Atia, bagaimana dengan pergerakan tetamu? Adakah harus dikawal dengan rela atau polis? Bagaimana Cik Atia? Pihak jemputan mestilah mengawal pergerakan para tetamu di pekarangan ruang majlis dengan menggunakan khidmat rela. Sekurang-kurangnya 2 orang anggota rela disediakan bagi memastikan aliran trafik terkawal, seterusnya majlis berjalan dengan lancar. Baiklah, Cik Atia, ini adalah soalan terakhir untuk Cik Atia. Adakah jarak sosial perlu diamalkan para tetamu semasa menghadiri majlis perkahwinan yang dilangsungkan ketika PKP ini? Apa pandangan Cik? Baiklah, selain itu, pihak penganjur perlulah mewajibkan para tetamu mengamalkan penjarakan fizikal sejauh 1 meter, mengambil suhu badan serta mengimbas QR code dengan menggunakan aplikasi MySejahtera bagi merekod kehadiran anda. Baiklah, terima kasih Cik Atia. Nampaknya rancangan ini sampai di sini sahaja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua tetamu jemputan kita kerana sudi mengulas tajuk kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa di hari yang lain dan episod yang lain. Assalamualaikum. Bye-bye.
percayalah, ingatlah, sungguhnya walau di mana juga atuk berada, ingatan dan sanubari atuk terhadap anak-anak dan cucu-cucu atuk tetap dalam hati dan sanubari atuk.